Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati, kita teruskan video tazkirah tugasan kedua saya. Kali ini kita akan mengulas secara ringkas tentang cabaran istiqamah setelah kembali dari tanah suci. Melalui sabda baginda Rasulullah SAW, ganjaran bagi haji yang mabrur adalah syurga. Maka adalah menjadi impian setiap jemaah untuk sangat mengharapkan kemabruran dan kemakbulan dari ibadah umrah dan haji yang dikerjakan. Dari segi definisi, mabrur dan makbul memiliki erti yang sama, iaitu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, tiada siapa tahu umrah dan haji siapa yang diterima. Tiada siapa juga tahu umrah dan haji siapa yang sia-sia. Melalui Ibnu Hajar Al-Haytami, dikatakan bahawa tanda diterimanya haji adalah meninggalkan maksiat yang pernah dilakukan, mengganti teman-teman yang buruk menjadi teman-teman yang baik, dan mengganti majlis kelalaian menjadi majlis zikir dan kesedaran. Sekembalinya dari tanah suci, adakah rutin semasa di sana masih diamalkan? Contohnya, solat berjemaah di awal waktu, bersedekah tanpa kira masa, menjaga adab tutur kata, atau juga sentiasa sabar dengan situasi luar biasa di kota Mekah. Jika ya, maka ia tanda seseorang sudah mula beristiqamah dengan kehidupan sehariannya. Istiqamah berasal dari perkataan Arab yang bermaksud teguh mengikuti jalan atau juga disebut konsisten. Manakala dari segi istilah, menurut Imam Nawawi, istiqamah merujuk pada sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah dengan beri penekanan oleh Al-Quran dan hadis. Kenapa perlunya istiqamah? Sebenarnya tidak ramai yang mampu membuat perubahan besar sekaligus. Biasanya akan kecundang di tengah jalan. Sebab itulah perlu lakukan secara berperingkat tapi berterusan. Itulah istiqamah. Istiqamah memberi kesan positif kepada hati, akal dan tindakan seseorang dengan harapan ianya diterima dan mendapat redha Allah. Ketahuilah, Allah suka amalan yang dibuat berterusan walau sedikit, sebagaimana dalam sabda baginda Rasulullah. Sekarang kita teliti elemen yang ada pada istiqamah. 3 elemen pertama, iaitu insaf, sabar dan tawaduk adalah antara ciri istiqamah. Sedar kelemahan diri, sabar dalam apa jua situasi dan berlapang dada dengan dugaan yang menimpa akan membentuk jati diri kita sebenar. 3 elemen seterusnya adalah introspeksi diri, dapat menampung kekurangan diri yang ada dengan bertindak secara konsisten mengikut kemampuan. Segala tindakan mestilah selari dengan syariat yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Manakala 3 elemen terakhir adalah berkaitan kematian. Mati tidak akan menunggu hingga kita berubah menjadi lebih baik. Lakukanlah persediaan dalam menghadapi kematian. Jadi, awaslah dengan hasutan syaitan. Ia mampu membuat manusia menunda taubat, meremehkan dosa kecil dan menimbulkan perasaan riak dan wujub pada ahli ibadah. Hingga akhirnya segala pahala kita akan jadi sia-sia disebabkan sikap ini. Ingatlah, sentiasa jaga hubungan dengan Allah. Lazimi selawat ke atas baginda Rasulullah serta pelihara hubungan sesama manusia. Ini sangat dituntut dalam menjadikan kita hamba yang seimbang dalam pelaksanaan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi, apa yang perlu dilakukan untuk kekal istiqamah? Jawapannya, harus ada plan tindakan atau action plan. Action plan yang pertama, kaedah urus diri. Cara urus diri yang afdal adalah dengan memanfaatkan sebaiknya baki umur yang ada. Contohnya, seseorang yang pernah meninggalkan solat akan berusaha mengqada segala ibadah yang telah ditinggalkan ketika jahilnya. Ini tanda kepatuhan seorang hamba yang telah bertaubat. Manakala penglibatan diri dalam kerja amal dapat melahirkan rasa insaf dan syukur, dengan kehidupan ini selain dapat mengembangkan jaringan ukhuwah dan ikatan persaudaraan. Untuk istiqamah dalam bersedekah pula, mulakanlah dengan jumlah yang mampu. Bila sudah konsisten, jumlah dan kekerapan boleh digandakan. Action plan yang kedua, tambahlah nilai diri dengan membaca, menulis dan hadir ke majlis ilmu. Membaca adalah salah satu input ke dalam jiwa dan minda kita, manakala menulis adalah output kepada buah fikiran serta pendapat. Seterusnya, dengan majlis ilmu dapat memperkukuhkan lagi kefahaman dan meluaskan pandangan.
Orang yang menghadiri majlis ilmu ini akan dipermudahkan jalan menuju ke syurga. Action plan yang ketiga adalah menilai prestasi diri. Ini boleh dilakukan dengan menjadikan kekuatan sebagai pasak dalam diri, kelemahan sebagai batu loncatan untuk pergi lebih jauh dengan memberi peluang melakukan perkara yang mencabar namun benar. Dalam pada itu, harus berhati-hati dengan ancaman dalaman dan luaran. Keduanya mampu menjatuhkan kita hingga boleh menyebabkan patah semangat dan hilang arah hidup. Action plan yang terakhir adalah ingat mati. Melalui surah Al-Munafiqun ayat 11, وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jadikanlah peringatan ini sebagai panduan setiap masa. Bila kita bertaubat sebenar-benar taubat, istiqamah perbaiki diri dan berazam untuk sentiasa melakukan kebaikan, insya-Allah kita akan mendapat pengakhiran yang baik. Keikhlasan harus seiring dalam pengabdian kepadanya dengan tidak menjadikan diri hamba kepada dunia dan nafsu. Justru, apa khabar istiqamah kita sebaik meninggalkan tanah suci? Adakah kita sekadar menzahirkan istiqamah di sana hingga jadikan ia umpama tradisi ibadah semata-mata? Bila kembali ke tanah air, segalanya mula dilupakan. Oleh itu, keluarlah dari zon selesa dan mulalah merancang dengan bijak dan bertindak untuk istiqamah menuju ke jalan yang diredainya. Ingatlah, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat hasil. Hingga itu, sekian sahaja tazkirah saya pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan sedikit sebanyak dapat mencetus laluan untuk beristiqamah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan yang ada. Yang baik datang dari Allah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Hingga bertemu lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.